اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا خيرا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Ayat 44 ni ada hubungannya dengan maksud surah yang kedua. Itu maksud surah yang kedua, segala nukilan ataupun catatan yang menyokong akidah yang bertentangan dengan wahyu, yang menyokong akidah syirik, sebenarnya ditulis oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Mungkin ambil daripada bisikan-bisikan syaitan atau manusia yang dapat bisikan syaitan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa man yudlilillahu, dan siapa saja yang Allah telah sesatkan dia. Dan setelah sampai tahap keempat, dan dia merupakan golongan yang adalah takdirnya akan mati kufur, fama lahu min waliyyin min ba'd, maka tidak ada lagi baginya di dunia ini sebarang pelindung selepas pada Allah menyesatkan dia. Tidak ada lagi sebarang pelindung selepas Allah Ta'ala menyesat. Adapun ayat watara ni takhwif ukhrawi. Watara adh-dhalimina lamma ra'awul 'adab, dan kamu akan tengok wahai Muhammad golongan zalim kerana syirik apabila mereka melihat azab di akhirat. Di antara keadaan mereka ialah yaqulu, mereka berkata dengan penuh penyesalan, yaquluna tahassuran, iaitu mereka akan berkata dengan penuh penyesalan, tapi penyesalan yang tidak berguna. Apa dia? Hal ila maradin min sabil, adakah untuk kembali semula kepada dunia tu sebarang jalan? Dia akan kata gitu. Semua orang-orang yang dihumai dan neraka nak balik semula. Adakah ila maradin untuk kembali semula, kepada kembalian semula ke dunia, min sabilin,
sebarang jalan, sebarang kemungkinan. Betapa susahnya mereka kerana terlupa peluang semasa dunia. Bukan tak ada peluang itu ada, tapi dia sengaja abaikan peluang Allah Ta'ala berkali-kali mari. Dan wa tarahum, dan kamu dapat tengok keadaan mereka esok yu'raduna 'alaiha, akan dibakar di atas neraka. Yu'radun, akan dibakar, panggil di atas neraka, layu di atas neraka. Tubuh badan dia tu dibakar. Khashi'ina minadh-dhul, tunduk pandangnya mata dia kerana rasa hina sungguh. Khashi'in mana rasa dia pun rasa hina. Sakit tunggu lagi, berasa hina lagi. Khashi'in ini, kalau kira tubuh badan dia tu tunduk pandangnya mata minadh-dhuli, kerana berasa sangat hina. Yanzuruna min tarfin khafi, hanya boleh memandang daripada hujung-hujung mata, mana jeli-jeli saja, kerana betapa hinanya dia. Ataupun mereka hanya boleh memandang dengan keadaan letih lesu. Terjemah kedua, memandang dengan keadaan letih lesu. Ini semua gambaran zahir tubuh mereka di akhirat. Manakala orang beriman, dia sengaja menzahirkan kegembiraan, dia kata kepada kafir. Sebab di akhirat orang Islam hak masuk syurga dia boleh kata lah, tak ada apa dah nak kata. Mana nak jual nak sawak boleh lah, lawah habis segala nak lama kening atas dunia dulu, nak kata atas dunia takut jadi dosa. Dan waktu syurga dah boleh nak jual. Sini Allah Ta'ala zahirkan keadaan ini, maknanya dia dah lah, dia teruk penuh rasa malu kena jual ke orang ahli syurga pun. Sebab dulu semasa dunia dia jual pada orang beriman. Dia kata orang beriman, sabar, tidak balas kerana takut pada Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa qala allazina amanu, dan berkata orang beriman dalam syurga, innal khasirin, sesungguhnya orang yang betul-betul rugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang yang menyebabkan kerugian diri sendiri dan keluarga dia pada hari kiamat. Sesungguhnya orang betul-betul rugi ialah orang yang menyebabkan diri dia sendiri rugi dan keluarga yang ada tanggungjawab dengan dia di hari akhirat. Tu orang rugi sungguh. Dunia memang orang tak nampak dia rugi pun, memang orang nampak dia senang. Siapa dia kadang-kadang kat dunia ni orang panggil tokoh benar. Mana golongan yang berjaya, dijadikan tokoh, nama dia tu diingati, dibukukan. Tu dunia. Tapi bagi Allah Ta'ala, golongan yang paling rugi sekali ialah orang yang telah merugikan diri sendiri, tidak ada lagi berpeluang untuk selamat, dan telah merugikan orang yang bertanggungjawab pada dia. Ini perkataan di syurga, jua pelali neraka. Allah fakkur pula. Allah ni tasdik ilahi sini. Allah fakkur. Ajallah hamba. Lagi. Hamba kata tu memang betul. Nah. Ala ni tasdik ilahi dia panggil. Tak, Allah Ta'ala sokong kebenaran daripada dia memang betul. Ala ketahuilah benar betul, inna zalimin, sesungguhnya orang yang zalim besar itu syirik itu, fi adabin muqimin, berada dalam azab yang berkekalan. Memang betul. Kemudian Allah Ta'ala adakan lagi jumlah nak beritahu sebarang kemungkinan bantuan lain memang tak ada. Semacam dunia ni, kalau satu orang itu telah diputuskan penjara, dia ada lagi pengampunan dia pun. Sorak-sorongnya orang lebih besar yang boleh galak, yang boleh menghalalkan penerusan hukum yang tadi. Kalau kita datang dunia boleh jadi adalah keampunan yang di Tuan Agung katalah. Ada lagi tu. Tapi akhirat ada. Tak sudah mimpi lah memang ada. Sebab Allah tegaskan dalam Quran ni,
wa ma kana lahum min awliya. Tidak ada lagi bagi mereka di akhirat nanti sebarang pembantu, golongan-golongan boleh membantu, menyokong, menjamin, mengampung di akhirat. Yang surunahum, yang boleh membantu mereka itu daripada azab Allah, min dunillah, selain Allah. Tak ada lagi. Jangan duduk mikirlah kata akhirat esok tak apa. Kalau kita duduk suruh selamatkan dia akan mari ayat Tuhan kau. Jangan dimimpi. Wa man yudlilillah fama lahu min sabil. Dan siapa saja yang Allah telah sesatkan dia, maka tidak ada lagi bagi orang itu sebarang jalan untuk kelepasan dan keselamatan. Sebarang jalan pun tak ada. Dan ayat seterusnya ni pun mengenai maksud yang kedua. Jadi nak menyelamatkan keadaan kamu terpedaya dan tertipu, tolonglah terima seruan Allah. Istajibu li rabbikum. Istajibu pun dengan makna sebelum tu juga. Jadi ajibu rabbak bitauhid. Sahutlah seruan Tuhan kamu pada mengesahkan dia. Jadi Tuhan kamu panggil kamu betul akidah seperti mana dia nak daripada Quran dan kitab dia tu, cuba betulkan. Bagi yang tidak payah pun, lainlah perkara payah. Betul akidah ni semudah, paling mudah kali. Nggak benar nak buat amal pun, cuma dengar daripada Quran, faham betul. Ekoran daripada betul tu amalan pun tak ada lah. Tak ada lah kata jumpa untuk ngomong ke apa. Nah, Allah Ta'ala barulah apabila ada masalah, kalau jumpa doktor tak boleh, sebab biasa tak boleh, tak pakai ubat tak boleh, ikut sunnah Nabi, doa pada Allah. Itu saja cara dia. Berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan bertawajuh penuh pada Allah dengan apa cara sekalipun cara. Allah tidak akan mustahil bagi dia boleh selesaikan kalau dia nak selesai. Cara lain memang tak ada. Seandainya ada cara lain pun dia boleh nampak jadi pun, tapi apabila cara bukan daripada ajaran Allah, memang orang itu dikira binasa. Jadi apabila seseorang itu menghadapi apa saja dugaan, dia boleh cari dengar sebab biasa, tapi luar biasa tidak boleh. Luar biasa hanya cara Nabi dan tawajuh pada Allah. Jadi istajibu li rabbikum. Sahutlah, terimalah ajakan Tuhan kamu pada mentauhidkannya. Jadi jalan lain kata sini bitauhid wal ibadati lahu. Mengesahkan Allah dan beribadat hanya padanya. Min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang pada suatu hari nanti, iaitu hari akhirat. Pada hari itu sifat pertama bagi hari ialah la maradda lahu min Allah. La maradda lahu min Allah. Tiada lagi kuasa untuk menolak azab Allah kepadanya daripada azab Allah. Tidak ada lagi suatu kekuasaan untuk menolak azab daripada Allah. Ataupun la maradda lahu min Allah. Sebelum tiba suatu hari yang mana tidak boleh selamat lagi akan datangnya hari itu kepada dia. Mana hari itu tetap kembali. Malakum min malja'in yawma idin. Tidak ada lagi bagi kamu sebagai pelindung pada hari itu. Sebagai tempat untuk berlindung diri. Tidak ada lagi. Tidak ada sebagai tempat untuk menyelamat dan melindung diri. Wa ma lakum min nakir. Dan tidak ada lagi bagi kamu daripada azab Allah Ta'ala sebagai kuasa yang boleh menolak azab. Nakir mana ia boleh menahan dan mempertahankan diri kamu daripada kena azab Allah Ta'ala. Tidak ada lagi. Tempat selamat pun tak ada, penyelamat pun tidak ada. Mana gitu. Ayat seterusnya 48, zajrun beserta tasmiyah. Dalam ni ada makna teguran. Dalam masa yang sama, ayat ini juga memujuk dan menghibur hati para anbiya dan ulama-ulama yang mewarisi pusaka Nabi. Fa in a'radu, maka sekiranya mereka masih lagi berpaling daripada seruan mengesahkan Allah, daripada seruan mentaati dan berbakti kepada Allah, maka itu tugas dia, kamu tak perlu bimbang. Sini mukaddarnya fa in a'radu fala tahzan. Fa in a'radu, maka sekiranya mereka berpaling juga, degil juga. Mana cakap wayak alik kita ni dengan cara lembut pun tak reti, dengan cara apa pun tak reti, fala tahzan, maka kamu tak perlulah berduka cita.
ikuran pada perangai mereka begitu. Sebab fama arsalnaka alaihim hafizah, dan tidaklah kami memilih kamu, maka tidaklah kami memilih kamu sebagai utusan untuk menjaga amal mereka. Bukan nabi-nabi ni kena jaga amal orang. Kalau amal orang salah, dia kena tanggung juga. Dah hanya mubalik saja sebagai yang mentadbirkan wahyu sesempurna mungkin. In alaika illa al-balagh, tidaklah tanggungjawab kamu wahai Muhammad ataupun pengikut Muhammad, illa al-balagh, melainkan tabligh. Al-balagh melainkan tabligh, sampaikan saja wahyu ni 30 juzuk pada mereka. Selesai sama. Ayat seterusnya Zajrun, teguran kepada sifat manusia yang sentiasa berubah. Wa inna idza adaqna al-insana minna rahmah, dan bahawa kami, apabila kami memberi kepada manusia, dalam Qurtubi kata manusia sini ialah kafir lah, manusia yang degil. Apabila kami memberi kepada manusia kafir daripada kami suatu kesenangan, rahmat sini makna kesenangan, kesenangan dunia. Tak, bukan rahmat agama, rahmat kesenangan dunia. Tak, mana lapar kehidupan dia ke, semua berbentuk kesenangan dunia. Walaupun dia dengan nama rahmat, dia panggil kesenangan dunia. Fariha biha, jadi si kafir ni berbangga dengan dapat itu kesenangan. Tapi berbangga sini, lafaz fariha ni, berbangga ni dengan keadaan tidak benar, berbangga dengan tak kena cara. Kalau kita guna daerah kita, dia panggil meta. Apabila Tuhan bagi kesenangan, jadi meta dia dengan kebenaran. Tak boleh nak terima kebenaran. Pada hak tu, kesenangan tu bukan hak dia cari sendiri. Tapi farihah sini betul. Sebab farihah sini bukan makna gembira seperti kita pun ada gembira. Kita dapat nikmat, kita gembira, lalu kita bersyukur, memang boleh pahala. Tapi orang kafir ni, Allah nak beritahu dia bukan jenis gembira ni. Dia berasa gembira dengan tidak ingin bersyukur. Tapi wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan jika menimpa mereka oleh musibah, sayyi'atun sini musibah, perkara keadaan yang berlawanan dengan kesenangan, dengan sebab musibah itu pun dengan sebab amalan jahat mereka, fa innal insana kafur, maka manusia, sebenarnya manusia jenis ini tidak reti bersyukur. Kafur maknanya tidak menghargai, sangat tidak menghargai akan bantuan dan pertolongan ataupun peluang yang Allah bagi. Seterusnya ayat dalil akli, lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah segala pentadbiran dan kerajaan lapisan langit dan bumi, milik Allah. Apabila milik Allah belaka, kenapa kamu seru selain pada Allah? Apabila semua tu dalam kerajaan Allah Ta'ala, maka Allah lah berhak disuruh dan dipuja. Jadi dalil akli untuk ibadat dan suruh pada Allah Ta'ala. Dalil akli nisbah pada tauhid fi doa. Jadi apabila semua ni milik Allah, tidak ada kuasa lain yang memilikinya, maka apabila pengurusan dan pemilikan hak dia, kenapa minta lagi selain pada dia? Ini dalil akli. Allah Ta'ala tu yakhluqu ma yasha, dia boleh mencipta apa saja yang dia kehendaki. Dia bebas sebab dia Allah Ta'ala. Kadang-kadang yahabu liman yasha'u inathan, dia boleh kurniakan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki anak perempuan saja, seperti Nabi Lut, seperti Nabi Syuaib. Boleh anak perempuan saja. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan dia boleh kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki anak lelaki saja, seperti Nabi Ibrahim, anak laki-laki saja. Au yuzawijuhum dhukranan wa inathan, ataupun dia bagi kepada mereka pasangan, laki-laki pun ada, perempuan pun ada, seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi kita laki-laki pun ada, perempuan pun ada. Au yaj'alu man yasha'u aqima, ataupun Allah Ta'ala jadikan sesiapa yang dia kehendaki manduk. Aqim maknanya manduk. Cuma contoh sini, kata setengah ulama seperti dalam kitab Ruhul Ma'ani, seperti Nabi Yahya atau Nabi Isa. Memang Nabi Isa selama mana ayat Quran diturun ni, dia tidak ada anak lah, kerana dia tidak kahwin. Bukan masalah mana, masalah dia tidak kahwin. Cuma ada dalam hadis sahih, Nabi Isa satu hari dia akan turun, dan dia akan kahwin, dan dia akan dapat anak, kemudian dia akan mati, dan akan dikebumikan bersebelahan dengan Nabi pada masa akhir zaman.
Jadi oleh kerana itu contoh untuk mandu ni kepada Nabi Isa tidak menepati. Adapun Nabi Yahya, ulama mengatakan dia tidak kahwin, hasura, tidak sabit daripada riwayat kata dia kahwin. Maka tidak boleh kata mandu jugalah kerana dia tidak kahwin. Walau macam mana pun adalah di kalangan hamba-hamba dia yang lain, Allah jadikan dia mandu. Dia tak boleh buat apa. Jadi semua kadang-kadang ini nak beritahu dia kuasa. Nah, Allah boleh buat. Jadi apabila dia sabitkan dia ada kuasa dalam mencipta ni, ada dia bagi satu orang tu anak perempuan saja, ada orang dia bagi anak lelaki saja, ada pasangan, tapi ada anak langsung. Nah, kenapa gini ni? Innahu alimun qadirun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Untuk uji satu orang hamba dengan cara apa sekalipun dia Maha mengetahui. Sebab ini kehidupan dunia ni, dunia ujian. Ada anak tak apa, tak ada anak tak apa, semua kena ikut kata Tuhan. Jangan kecewa, jangan menyesal, jangan begitu gini. Semua sosial orang itu apabila Allah takdirkan begitu, dia kena pastikan dia jangan derhaka Tuhan. Nah, sebab dunia ni kita nak tinggal bila-bila masa ya. Supaya bila kita kembali kepada Allah, Allah puas hati kita ni hamba yang taat setia. Apa saja keadaan dan dugaan dia boleh ikut, boleh terima seadanya dengan tidak menderhakai. Itu Allah Maha mengetahui. Ada tak tu Allah Taala asal kita tak derhaka dia sudahlah. Lagi qadirun, Allah Maha berkuasa. Dia boleh apa saja. Dia boleh menidakkan, dia boleh mengiyakan segala takdir dia. Mana gitu. Jadi khalasanya setiap orang yang menghadapi segala dugaan itu, rujuklah kepada ilmu Allah yang sempurna, kudrat Allah yang sempurna. Selesai masalahnya. Ayat seterusnya mengenai maksud yang kedua, iaitu tidak mungkin wahyu Allah Ta'ala ni bercanggah dengan satu sama lain. Maknanya di mana wahyu turun pada nabi-nabi mana sekalipun dengan maksudnya sama. Maksud dia nak kita Allah nak suruh hamba kenal dia. Mudah saja sifat. Ngaji Quran, tafsir dia nak we kenal Allah. Itu asal. Lepas tu kenal, taat ke dia. Habis. Nak suruh hamba ni kenal dia, taat ke dia. Cuma termasuk dalam taat ni menyampai dan mentabligh kepada hamba Allah yang lain. Ini termasuk dalam taat. Bukan kepada kita tak. Jadi ini termasuk dalam semua bentuk ketaatan. Cuma kenal Allah tidak dikatakan kenal kalau syirik. Syirik memang dia kira tak kenal. Kenal bermakna tauhid. Dan termasuk segala rukun iman yang lain lah. Nah, perkara-perkara yang dia ada hubungan dengan akidah tu masuk habis. Jadi kita Allah ni nak ajak hamba kenal dia. Zaman mana sekalipun wahyu Tuhan, makna sama saja. Dan ajak berbakti kepada Tuhan. Cuma cara berbakti itu dah kita dengar berkali-kali berbeza-beza. Hatta cara dalam umat Nabi akhir zaman pun berbeza-beza cara. Jadi berbeza-beza cara tak ada masalah apa. Dan kita akan baca perkara ni dalam ayat depan lagi. Kalau ada mana-mana sumber yang dikemukakan seolah-olah macam bercanggah lah, ataupun bercanggah terus dengan maksud wahyu, kita kena yakinlah itu merupakan sumber yang palsu tentang agama. Nah, sumber yang palsu tentang agama memang tak betul. Tak betul ke mana tu adalah cara-cara dia. Dan ini juga satu perkara yang mendorong kita mengaji hadis lah. Ini satu perkara, mengaji hadis dari segi mengaji usul dia, kaedah-kaedah untuk mengenal pasti kesahihan salah satu dalil dan bukti. Nah, kalau kita nak kerja banyak kan, kena ada benda ni dengan barang-barang mudah juga ni. Jadi kita tidak akan mudah tertipu kerana maklumat tentang kesahihan bukti dan dalil ini untuk agama kita sendiri ni kita tahu. Jadi sebelum mati ni kalau kita boleh belajar kan, Masya Allah nak, boleh jadi Tuhan nak guna kita banyak lagi tu. Nah, untuk kita boleh pastikan ini cara betul. Sekurang-kurangnya kita tidak tertipu lah. Tapi sebaik-baiknya kita boleh memberi penjelasan kepada golongan-golongan yang ala kadar dan main-main mudah dalam agama ni, kita boleh jelaskan kepada dia. Jadi sini ayat yang kita nak baca ni ada hubung kait dengan maksud. Allah kata, "Wa ma kana li basharin an yukallimahullah." Tidak layak bagi jenis manusia ni Allah buat titah secara langsung. Sebab ada orang kafir Mekah, dia kata, "Wahai Muhammad, bunyi kata mu terima wahyu ya Allah ke?" Nabi kata, "Betul." Apa dia tak wahyu kat kuasa?
wahyu belaka. Dengan Allah Ta'ala nak suruh tak dia kan. Apa duk pilih dengan orang? Kita pun boleh tengok wahyu. Orang Mekah. Adalah Quran. Maknanya setiap orang ni sombong tak sombong, dia kata biar Allah Ta'ala beri wahyu kita tinggal tak? Tak harap demo. Betul tak? Betul salah tak tahu. Ni kesombongan manusia. Nak setiap orang tu biar Allah kita sendiri. Nak lagu ni, apa? Kita boleh berharap diri kita. Boleh jadi zaman ni pun boleh ada tak? Orang yang kata Tuhan tu dia kacik masalah ni kadang-kadang. Kita kena kata ke dia ayat ni wa ma kana li basharin ayyukallimuhu. Tidak layak bagi jenis manusia ni Allah Ta'ala membuat kita secara langsung pada dia. Memang manusia tak layak. Allah boleh tapi manusia ni tak layak. Illa wahyan, kecuali kepada Nabi yang dipilih oleh dia sendiri dan diberi kepadanya ilham. Sini wahyan dengan mana ilham. Sebab ketiga-tiga cara ni semua dia panggil semua wahyu belaka. Sebab kalau kita terjemah wahyu, jadi hak depan lagi wahyu juga terjemah mana pula. Jadi payah. Jadi oleh kerana ketiga-tiga bentuk wahyu disampaikan daripada Allah kepada hamba, tiga cara ni, maka wahyu ni kita kena terjemah ilham. Jadi Allah Ta'ala, manusia memang tidak layak untuk dititahkan daripada Allah Ta'ala kepada dia secara langsung, melainkan ilham. Melainkan ilham. Dan ilham ini suatu yang Allah Ta'ala beri kepada satu orang yang layak menerima lah. Nabi dia yang boleh. Ilham. Yang jadi wahyu. Sama ada Tuhan bagi ilham begitu saja, ataupun Tuhan bagi berbentuk mimpi, ataupun Tuhan bagi berbentuk mimpi. Seperti Nabi Ibrahim bermimpi dia sembelih anak, ataupun Allah arahkan dia titahkan kepada dia sembelih anak. Jadi mimpi Nabi wahyu, dan dia jadi ilham. Dan dia jadi ilham. Dan ini orang yang dipilih. Orang yang dipilih. Itu cara ya Allah Ta'ala buat lafaz. Au min wara'i hijabin, atau di sebalik tabir, di sebalik hijab. Seperti Nabi Musa dengan cara yang kita tak boleh beritahu dan tidak memahami, Allah bertitah kepada dia. Seperti mana Nabi Musa, kalimullah tu, boleh gelar kalimullah tu kerana dia dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang boleh dengar daripada Allah Ta'ala tanpa kaifiah, nak ayat tak boleh. Dan Allah sebut dalam Quran. Dua. Yang ketiga, au yursila rasula, atau Allah Ta'ala hantar malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu daripada Allah. Dan inilah sebenarnya wahyu paling banyak berlaku pada Nabi kita pun. Hak paling banyak berlaku, ulama tafsir kata keseluruhan wahyu ni benar lagu ni berlaku. Cara Allah Ta'ala hantar Nabi, hantar Jibril sampai kepada Nabi. Hak cara ketiga ni hak biasa berlaku. Au yursila rasulan, atau cara ketiga Allah Ta'ala hantar malaikat sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu yang Allah Ta'ala ingin sampaikan. Lalu fayuhi biiznihi, malaikat itulah, rasul itulah, Jibril itulah menyampaikan. Yuhi sini dengan mana menyampaikan wahyu. Fayuhi, maka Jibril akan menyampaikan wahyu biiznihi, dengan izin Allah Tuhan wahyu. Ia je nyapa, bukan wahyu dia. Jadi kalau kita terjemah tak benar, fayuhi, lalu Jibril pun bagi wahyu lah kepada Nabi. Jadi berapa kali bagi wahyu? Jadi fayuhi sini menyampaikan wahyu daripada Allah biiznihi, dengan izin Allah. Ma yasha, sebanyak mana wahyu tu yang Allah ingin sampaikan. Tak boleh Jibril nak tahu hal dia. Kata hari ni kena sampaikan wahyu satu ayat, maka sebanyak itulah kena sampaikan. Innahu aliyyun hakim. Hikmah di sebalik cara memberi wahyu ni, kerana dia tu maha tinggi sifat salbiah, tidak menyerupai makhluk. Hakim, maha bijaksana. Kenapa ke cara ini Allah pilih? Kerana dia maha bijaksana. Botok kita hanya panjang zekar ni tak seduk tuhi lebih lah. Mana tak? Lebih fikir banyak-banyak jadi gila pula. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala kata dia maha bijaksana, dan kita boleh terima seadanya, terima, beriman sajalah. Dalil wahyu ini di antara dalil wahyu.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruh. Dan beginilah juga wahai Muhammad, kami memberi wahyu kepada kamu. Dan beginilah cara, seperti mana tiga-tiga cara tadi, salah satu cara itulah cara yang kami pilih. Wa kadzalika, dan beginilah juga auhayna ilaika ruha, kami menyampaikan kepada kamu ruha, wahyu. Ruh sini dengan mana wahyu? Ruh sini dengan mana wahyu? Kenapa wahyu kita panggil ruh? Seperti mana kita belajar dah, sebab wahyu ruh bagi ruh. Wahyu merupakan ruh bagi ruh. Orang yang tidak ada wahyu dalam ruh dia, maka ruh dia jadi bangkai, tak ada harga. Seperti mana badan manusia, ruh dia adalah ruh. Kalau ruh manusia tak ada, maka badan dia pun jadi bangkai. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahyu pun ruh juga, ruh bagi ruh. Dan beginilah cara kami menurunkan wahyu kepada kamu, min amrina, daripada arahan kami. Yang mana dengan cara inilah kamu Muhammad, daripada tidak tahu kepada tahu. Daripada tidak tahu kepada tahu. Yang mana ma kunta tadri, kamu tidak tahu pun Muhammad, mal kitab, apa itu Quran. Kitab sini apa itu Quran, dengan bentuk 30 juzuk. Tak tahu Nabi kita. Walal iman, dan kamu tidak mengetahui juga apa itu iman secara tafsili. Kamu tidak tahu juga apa itu iman yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala secara sempurna. Cara lah kadang tu adalah sikit-sikit Sebab apa? Di antara wajib percaya ialah percaya Nabi itu Rasul Allah. Boleh jadi Nabi kita ni Allah bagi dah. Tak, Allah Ta'ala bagi dah kepada dia, percaya pada Allah, akhirat. Tak, sebab dia bakal jadi Nabi, malaikat. Tapi oleh kerana dia sendiri tak jadi Nabi lagi, dan cara iman adalah percaya rukun iman. Di antara percaya rukun iman ialah percaya Nabi itu Rasul. Jadi apabila dia tidak jadi Nabi lagi, dia nak percaya macam mana? Dan Nabi sendiri pun dia kena terima, dia ni Nabi, ni rukun iman dia. Bukan rukun iman kita umat saja tak. Ulama dia bahas, Nabi sendiri dia kena terima, dia ni Nabi sebagai rukun iman juga. Seperti mana umat dia semua sekali percaya pada Rasul ni adalah rukun iman, dia sendiri satu orang Nabi, dia kena percaya dia juga Nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dia tak boleh tawaduk jadi ni. Jadi oleh kerana masa ni dia tidak dipilih lagi sebelum wahyu hari, maka tidak sempurna lagi tuntutan iman keseluruhan. Jadi Allah kata walal iman, kamu sebelum ni tidak tahu wahai Muhammad Quran 30 juzuk, dan kamu tidak tahu wahai Muhammad sebelum ni iman yang sempurna yang dituntut oleh Allah Ta'ala sebelum ni. Maka perantaraan wahyu inilah kamu tahu satu demi satu satu sehingga habis Quran 30 juzuk turun, maka kamu tahu semua sekali. Semua pemberitahuan tentang rukun iman kamu tahu belakang. Walakin ja'alnahu nura, akan tapi kamilah yang telah menjadikan Quran ini sebagai nur hidayah. Ini kata hebat Quran. Tak, bukan dua je ngajar. Quran sendiri itu dia ada nur hidayah dia panggil. Kami telah jadikannya Quran ni nur hidayah. Nahdi bihi, kami bagi hidayah dengan nur hidayah Quran ini man nasya, siapa saja yang kami kenaki min ibadika dina, di kalangan hamba kami yang ramah. Dengan nur hidayah Quran lah kami akan bagi hidayah. Maknanya mana-mana orang yang kami akan bagi hidayah, kami akan bagi hidayah dengan sebab nur Al-Quran masuk dalam diri dia. Penjelasan daripada Allah kepada Nabi kita, dan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan bahawa kamu memang dipilih sebagai rasul untuk memberi pimpinan. Tak. Waktu talih bakar orang kata hadis ni, sebab Quran kata Nabi ni bagi pimpinan. Kalau tak dengar hadis dia, macam mana jadi orang Islam? Jadi kafir lah dengan sebab tu. Sebab Allah Ta'ala kata wa innaka latahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad dipilih untuk memberi pimpinan. Jadi pimpinan Nabi dengan hadis dia. Nah, pimpinan Nabi dengan hadis dia. Kalau kata tak terima hadis dia, dia nak pimpin ke mana kita? Ke mana jadi pimpinan? Mula kita tengok, tak boleh tengok dia pada hari ni. Dia gerak dengan hadis dia tu lah. Dia dengan kita tak jumpa. Jadi pimpinan sini yang sabit Al-Quran ni daripada hadis-hadis dan sabda apa kita.
Termasuk pimpinan Nabi ialah penyampaian Nabi wahyu Quran. Penyampaian Nabi kepada kita wahyu Quran ini pimpinan dia, dan huraian Nabi tentang cara nak menghayati Al-Quran daripada hadis dia. Semua sampai pada ayat ni. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan bahawa kamu yang Muhammad memang dipilih untuk memberi pimpinan kepada manusia kepada jalan lurus. Jalan mana lurus? Pakak kata jalan masing-masing. Hatta orang ikat hadis kata dia berjalan lurus juga. Dia ikat hadis, dia kata dia berjalan lurus juga. Tapi juru kan kata tak belok sekali. Sebab dia ikat hadis. Siratillah, jalan yang lurus ini ialah jalan Allah. Jalan yang Allah Ta'ala ajar dalam kitab dia. Jalan alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang mana Allah telah miliknya segala lapisan langit, segala apa yang ada di lapisan langit, dan segala apa yang ada dalam bumi. Ala ketahuilah semua, ila Allah tasirul umur, kepada Allah jualah segala urusan itu kembali. Muzakarah dulu, betul kita sambung.